Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Fokus Minggu depan, di mana antara yang menjadi tumpuan adalah apa yang akan berlangsung di Parlimen. Selepas dibentangkan pada 29 Oktober lalu, Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Bajet 2022 telah dibahas di peringkat dasar selama 7 hari oleh ahli-ahli Parlimen. Dan sepanjang sesi perbahasan tersebut, ahli-ahli Parlimen telah membangkitkan pelbagai isu berkait Bajet 2022. Selain berkongsi permasalahan yang berlaku dan juga yang perlu diselesaikan di kawasan masing-masing. Dan bermula esok sehingga Khamis, kita bakal menyaksikan menteri-menteri menggulung perbahasan tersebut di peringkat dasar. Dan untuk kita melihat perincian berkenaan bajet 2022 serta jangkaan kepada penggulungan bahas peringkat dasar itu, kita bersama dengan Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan Politik Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Irwan Shahzana Abidin. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esro Awani. Pertama sekali melihat kepada sesi perbahasan yang berlangsung selama 7 hari dan juga apa yang dijangkakan esok adalah penggulungan di peringkat menteri-menteri. Bagaimana Doktor melihat bajet 2022 ini dari segi secara umumnya dahulu, pelaksanaannya dari segi kualiti perbahasan dan melihat kepada isu-isu penting yang dilihat menjadi fokus sepanjang sesi perbahasan, Doktor? Apa yang bagi saya kita perlu faham sejak daripada belanjawan 2019, saya fikir kita dah belanjawan 2019, belanjawan 2020 dan juga belanjawan 2021, kita tahu bahawa sasaran-sasaran kebaikan sasaran makro yang diletakkan itu tidak tercapai. Jadi bagi saya di sini jelas bahawa apa yang diinginkan oleh rakyat, saya berpendapat adalah bagaimana pelaksanaan dan juga apakah mekanisme yang terbaik untuk memastikan bahawa apa yang disasarkan pada belanjawan kali ini dapat dicapai, kerana ini penting sebab kalau kita lihat pun dalam belanjawan 2021 sepatutnya tahun ini adalah tahun pemulihan ekonomi. Jadi sekarang memandangkan itu sudah tidak dapat dicapai. Jadi kita melihat tahun hadapan iaitu tahun 2022 ini adalah tahun pemulihan. Ini penting kerana kalau kita tidak dapat mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 5.5 hingga 6.5% itu, ini sememangnya akan menjejaskan dari segi bagaimana perancangan peruntukan yang diberikan secara yang lebih detail, secara yang lebih khusus kepada kementerian-kementerian, kepada negeri-negeri yang terlibat dan seterusnya kepada golongan-golongan yang disasarkan itu, rakyat dan juga apakah sektor ataupun industri yang perlu dibangkitkan semula dalam kita berhadapan dengan tahun 2022. Jadi secara keseluruhan bagi saya sememangnya perdebatan-perdebatan ini secara keseluruhan pun saya nampak ada membincangkan perkara-perkara yang dikatakan substance itu, tapi secara yang asasnya bagi saya apa yang penting adalah mekanisme supaya kita boleh mengelakkan bajet 2022 ini supaya kita boleh betul-betul lihat dan bagaimana kita boleh mencapai sasaran yang ditetapkan. Ini penting. Contohnya kita melihat pun sekarang sudah ada tanda-tanda bahawa jangkitan pandemik COVID ini meningkat semula. Jadi sebab itu saya katakan kita perlu berhati-hati supaya kita tidak mahu ada berlakunya beberapa perkara yang mengakibatkan sekali lagi kita terpaksa berhadapan dengan beberapa bentuk sekatan dan sekaligus menjejaskan pemulihan bukan sahaja ekonomi makro secara keseluruhan, tetapi juga yang lebih penting adalah pemulihan ekonomi rakyat itu, peniaga, mereka yang bagi saya masih lagi terjejas dari segi kehilangan punca mata pencarian, perniagaan yang terjejas akibat daripada aliran tunai dan sebagainya. Ya, Dr. Irwan, Doktor ada menyebut tadi berkenaan dengan dari segi penyampaian, di mana isu penyampaian juga kalau kita lihat sewaktu perbahasan rancangan Malaysia ke-12 dan juga melihat kepada perkara-perkara dari segi pertamanya adalah berkenaan dengan kalau jika boleh saya ambil contoh apa yang dikatakan oleh Dato' Aziz Zaman, ahli Parlimen Sepanggar, di mana
mana dalam sesi perbahasannya beliau menyatakan bahawa apabila peruntukan terutama di Sabah dan Sarawak sebagai contoh, beliau mengambil contoh di Sabah, peruntukan ada ratusan juta, tetapi apabila hujung tahunnya buat recalculation balik, kita lihat bahawa peruntukan yang digunakan itu mungkin sekitar 20 ataupun 30%, tidak sampai 50% yang diperuntukkan kepada negeri. Jadi beliau mencadangkan bahawa negeri sepatutnya mempunyai autonomi untuk menentukan bentuk projek-projek yang perlu dilaksanakan, projek berimpak tinggi, kerana mereka menyatakan bahawa ahli-ahli parlimen lebih tahu apakah yang menjadi keperluan di kawasan-kawasan parlimen mereka. Melihat kepada isu ini dari segi penyampaian, pandangan Dr. Irwan, adakah wajar untuk ada satu badan untuk memantau dari segi pelaksanaan peruntukan-peruntukan yang disediakan ini, Dr. Irwan? Secara asasnya memang saya bersetuju bahawa kita perlu ada mekanisme baharu untuk kita nak membuat pemantauan ini. Sebagai contoh, kita tahu bahawa dari tahun ke tahun bila kita memperkenalkan bajet itu, kita pun sebenarnya sudah tidak nampak apa yang disasarkan pada bajet-bajet yang lepas. Jadi ini saya fikir satu perkara yang kalau boleh diambil kira, mungkin saya melihat satu perkara yang baiklah. Pada peringkat permulaan pun saya fikir kerajaan sudah pun memperkenalkan beberapa permulaan yang baik. Contohnya adanya ada pra bajet, ada kenyataan pra bajet dan juga adanya kertas KKA itu. Jadi ini permulaan yang baik. Jadi dari sudut pelaksanaan mungkin di masa hadapan mungkin adanya satu mekanisme supaya kementerian-kementerian yang terlibat itu boleh memperhalusi dan juga melihat sejauh mana apa yang diletakkan itu dapat dicapai. Dan yang paling penting juga bagi saya, mungkin kerajaan boleh memikirkan bagaimana mungkin bajet ini, saya fikir tidak salah untuk dibuat pengubahsuaian dari semasa ke semasa mengikut keadaan di mana mungkin kita tahu ada perkara yang di luar jangka. Ini bukanlah sesuatu yang baru. Ashraf, kita lihat contohnya kita pernah buat pengubahsuaian bajet pada tahun 2015, pengubahsuaian bajet pada tahun 2016. Jadi saya fikir pun menuju ke hadapan kita boleh melakukan pengubahsuaian ini bukan saja daripada keseluruhan sasaran bajet tetapi juga lebih fokus dan spesifik, contohnya perbelanjaan pembangunan di Sabah dan Sarawak yang mana supaya kita memastikan bahawa apa yang disalurkan itu dapat dicapai. Inilah yang kita katakan keberhasilan itu. Jadi kita bukannya melihat output semata-mata. Jadi bila kita kata keberhasilan, jadi bukan saja bajet, sama juga rancangan Malaysia. Contohnya kita dah ada, sekarang ni dah 12 rancangan Malaysia. Kenapa sehingga ke hari ini kita masih lagi bercakap berkenaan dengan sekolah daif? Kenapa sekolah daif itu masih wujud dah berlebih 60 tahun kita merdeka? Sama juga perkara-perkara asas seperti elektrik, jalan raya dan sebagainya. Jadi inilah perkara outcome based ini yang saya fikir perlu dilihat dan dinilai dari aspek pelaksanaannya yang boleh dimulakan dalam bajet 2022 ini. Dr. Irwan, antara perkara lain yang turut disentuh ataupun yang dibahaskan di Dewan Rakyat oleh ahli-ahli parlimen adalah dari segi bantuan langsung. Di mana apabila kita menyebut berkenaan dengan bantuan langsung ini, kita faham bahawa dari segi kekangan kewangan kerajaan pertama, kedua adalah kita melihat dari segi peningkatannya ambang ataupun had statutory hutang negara, dan itu perkara-perkara yang perlu diambil kira dari segi pembayaran bantuan tunai secara langsung ini. Pandangan Dr. Irwan mungkin secara peribadi juga melihat kepada ada yang meminta supaya membenarkan lagi wang daripada KWSP sebagai contoh dikeluarkan oleh pencarumnya sendiri. Pandangan doktor berbaki 2 minit perbincangan kita ini. Saya percaya kalau kerajaan boleh memberikan bantuan secara langsung yang mencukupi, saya fikir tidak perlu KWSP itu dikeluarkan. Tapi sememangnya dengan syarat kerajaan perlu memastikan bahawa apa yang diberikan, bantuan kewangan yang diberikan itu mencukupi dan juga berterusan sehingga
pandemik ini selesai. Ini yang saya fikir perlu difikirkan, dan mungkin di masa hadapan jika dilihat ada perkara yang tidak sampai, jadi kerajaan boleh tambah bantuan ini secara yang berterusan, kerana kita faham, kita lihat contohnya pertumbuhan ekonomi suku ketiga, walaupun pada ketika itu kita ada pakej pemulih yang dilancarkan bernilai 150 bilion, itu tidak dapat mengelakkan daripada ekonomi kita menguncup 4.5% pada suku ketiga, walaupun kita lihat negara-negara lain mengalami pertumbuhan yang agak baik, Ya. Ashraf. Jadi ini contoh yang saya maksudkan, bahawa kita jangan tunggu sehingga adanya berlaku lagi diangkat bendera putih dan sebagainya. Jadi kita perlu prevent benda ini sebelum berlaku, Baik. dan kita perlu ada mekanisme supaya bantuan ini terus ditambah. Dan saya fikir tidak perlulah menggunakan lagi wang KWSP kalau kerajaan boleh memberikan bantuan kewangan yang mencukupi. Baik, terima kasih Ketua Unit Pendidikan Risiko Ekonomi dan Politik Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin mengulas berkenaan dengan perbahasan ataupun penggulungan oleh menteri-menteri yang kita jangkakan akan bermula esok sehingga hari Khamis. Dan fokus minggu depan akan daripada Parlimen kita akan beralih ke Langkawi. Kita berhenti rehat seketika, jumpa selepas ini.